Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pengurusi majlis, para hakim arif lagi bijaksana, penjaga masa dan para penonton sekalian. Kawan-kawan, jika diberi peluang untuk menyatakan impian kita, agak-agaknya apa impian kawan-kawan? Motosikal besar, handphone mewah atau rumah yang besar? Cerita yang akan saya sampaikan ini berkisahkan tentang impian seorang murid bernama Zaki. Para hadirin dikasihi sekalian, impian Zaki mengisahkan tentang seorang anak yatim diberi nama Zaki. Ibunya telah lama meninggal. Hiduplah Zaki bersama ayahnya dan seorang adik perempuannya yang kurang upaya. Bagi menyara kehidupan mereka bertiga, ayahnya bekerja mengambil upah menebas kebun orang dan berniaga secara kecil-kecilan. Namun Zaki tidak pernah mengeluh akan kemiskinan yang dia hadapi. Dia selalu membantu ayahnya menyiapkan adiknya setiap pagi sebelum ke sekolah. Seperti biasa, pada pagi itu Zaki berjalan kaki untuk ke sekolah. Berpeluh-peluh badannya kerana cuaca pada pagi itu agak panas. Zaki bimbang takut akan bertembung dengan Cikgu Rahim, iaitu guru disiplin di sekolahnya. Mendengar nama Cikgu Rahim pun sudah membuatkan pelajar kecut perut, apatah lagi bersemuka dengannya. Setelah sampai ke sekolah, jam tangan Zaki menunjukkan sudah pukul 7.50 pagi. Dengan langkah tergesa-gesa, Zaki menuju ke kelasnya. Tiba-tiba namanya dipanggil. Panggilan itu berhentikan langkahnya. Degup jantung Zaki bertambah kencang. Mukanya pucat seperti mayat apabila melihat wajah Cikgu Rahim yang sangat serius. Dengan suara yang lantang, Zaki dimarahi kerana lewat datang ke sekolah. Zaki hanya membisu 1000 bahasa. Memberi alasan pada saat itu bukanlah alasan yang bijak. Zaki pernah memberitahu masalahnya kepada Cikgu Rahim, tetapi Cikgu Rahim enggan mendengarnya. Malah dia dituduh menegak benang yang basah. Para penonton yang budiman, apakah yang berlaku seterusnya? Zaki dibawa ke bilik guru disiplin dan dia diberi surat amaran untuk diberikan kepada ayahnya. Zaki menerima surat itu dengan sedih. Dia berasa kecewa kerana dituduh sebagai pelajar yang malas. Kawan-kawannya juga sering mengejeknya kerana dia selalu didenda atas kelewatannya sampai ke sekolah. Setelah sesi persekolahan tamat, pada pagi itu Zaki terus pulang ke rumahnya. Dia ingin ke kebun untuk bertemu dengan ayahnya. Dia ingin bercerita tentang peristiwa yang berlaku di sekolah. Sebaik sahaja dia terpandang wajah ayahnya, dia berasa sedih untuk bercerita. Para penonton yang budiman, pada malam itu Zaki nekat untuk memberitahu hasratnya kepada ayahnya. Lantas menyerahkan surat yang diterima dari Cikgu Rahim kepada ayahnya. Ayahnya begitu sedih membaca surat tersebut. Ayahnya ingin melihat Zaki berjaya dalam pelajaran dan mengubah nasib keluarganya. Zaki termenung panjang. Sebagai pelajar yang bijak, Zaki tahu kepentingan menuntut ilmu. Namun apakah daya, kemiskinan membuatkan Zaki tidak mampu menggalas semuanya. Zaki bercadang untuk bekerja secara senyap-senyap di warung sebagai budak pencuci pinggan. Mak Timah telah bersetuju untuk mengambil Zaki bekerja dengannya setelah Zaki merayu-rayu kepadanya.
Maka setiap pagi, Zaki akan berjalan kaki untuk ke sekolah. Namun di pertengahan jalan, dia akan melencong ke warung Mak Timah. Setelah 2 minggu berturut-turut dia tidak hadir ke sekolah, Cikgu Rahim berasa hairan. Zaki tidak pernah mendapat rekod buruk tentang kehadirannya ke sekolah. Dia berasa curiga, lantas berbincang dengan pihak pentadbir. Sesampainya ke rumah Zaki, air mata Cikgu Rahim menitis tanpa disedari. Dia juga melihat Zaki sedang memandikan adiknya di tepi telaga. Tahulah Cikgu Rahim bahawa Zaki tidak mereka-reka ceritanya. Cikgu Rahim lantas mendapatkan Zaki dan memeluknya. Maafkan Cikgu, Zaki hanya tersenyum. Tidak mengapa Cikgu, saya sudah lama memaafkan Cikgu. Pihak sekolah telah membantunya dengan memberi perlengkapan sekolah dan sebuah basikal. Sejak dari itu, Zaki tidak datang lewat lagi ke sekolah. Zaki mulai tersenyum lebar. Kawan-kawan, pengajaran dari cerita ini ialah: pertama, sayangilah keluarga kita. Kedua, tetaplah menuntut ilmu walaupun 1000 halangan yang mendatang. Sekian, terima kasih.